Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. This meeting is being recorded. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam bilik kuliah Anjuran Nur Islam Academy membacakan kitab ataupun buku yang ditulis oleh guru saya, iaitulah yang bertajuk Al-Hadyun Nabawi fir Raqaiq, yang bermaksud petunjuk Nabawi sallallahu alaihi wasallam di dalam membicarakan penyucian jiwa. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan bacakan pada malam ini hadis yang ke-12, iaitu larangan daripada banyak berkata perkara yang tidak berfaedah. Kata Dr. Sharaf Al-Qudah an Warrad Katib Al-Mughirah qala Muawiyah kataba ila Al-Mughirah an iktub ilayya bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fakataba ilayhi Al-Mughirah inni sami'tuhu yaqul عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات wa uquqil ummahat wa wa'dil banat. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih dia. Kalau kita tengok hadis ni tuan-tuan, ada beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni yang merupakan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, yang insya-Allah saya akan terjemahkan dan kita akan ambil pengajaran daripada hadis yang kita bincangkan insya-Allah pada hari ini. Cuma mungkin ada di kalangan tuan-tuan ni yang kata apa, yang tak ada buku. Jadi saya cuba untuk paparkan juga sekejap Saya cuba untuk paparkan kalau boleh, supaya yang tak ada kitab pun, yang tak ada buku, paling tidak dia boleh tengok hadis dan terjemahannya. Cuma saya punya software ni kadang-kadang okey, kadang-kadang dia terpadam sendiri. Tadi saya dah buka dah, tapi kali ni tengok dia terpadam sendiri. So kita try lagi sekali, kita cuba lagi sekali. Mudah-mudahan ada rezeki lah untuk saya paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, sekejap. Kita hadis yang ke-12 tuan-tuan. Ada yang tanya hadis yang ke-berapa? Hadis yang ke-12. Kalau ikut buku bahasa Melayu tu, dia berada pada muka surat 149.
149 insya-Allah. Disangkut dah ni. Disangkut dah. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Ya. Okay, ada kawan-kawan yang masih kata dia tak tahu macam mana nak connect audio, minta kawan-kawan yang tahu guide kepada kawan-kawan yang tak tahu di di bahagian chatting Di bahagian chatting supaya mereka dapat mendengar kuliah ini dengan lebih selesa dan lebih jelas insya-Allah. Sebab memang kalau baru-baru bersama dengan kuliah ini, baru berada dalam Zoom ini, memang kadang-kadang kita tak biasa dengan setting, jadi kita ada benda yang kita tak tahu. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang boleh ajarkan kawan-kawan yang lain tu sangat baguslah. Sangat bagus. Okey. Saya cuba untuk paparkan sekejap Okey. Tuan-tuan tengok di skrin, agak-agak nampak tak apa yang saya paparkan ni? Sekejap Okey. Nampak ke? Nampak, Doktor. Okey, alhamdulillah. Baik. Ini hadis yang dibawakan oleh Dr. Sharaf Al-Qudah, Profesor Dr. Sharaf Al-Qudah di dalam hadis yang ke-12 dalam kitab dia daripada Sahih Bukhari Yang saya buka ni Sahih Bukhari. Ni asal dia, sanad dia. Sanad penuh Imam Bukhari. Kemudian an Warradin Katibil Mughirah. Oh, siap. Saya paparkan dia punya terjemahan sekali lah. Okey, saya bacakan yang Arabnya, lepas tu kita tengok terjemahan dia. Daripada Warrad, penulis bagi Mughirah ibni Syu'bah. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian yang biasa dengar nama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi, berasal daripada Taif. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dia masuk Islam setelah daripada ataupun pada tahun peperangan Khaybar berlaku, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Berasal daripada Taif. Dan dia ni keistimewaan dia pernah menyertai perjanjian Ar-Ridwan dan yang mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah pada ketika itu. Siapa yang terlibat dalam Bai'at Ridwan ni, dia merupakan satu keistimewaan besar bagi mana-mana sahabat. Dia ada keistimewaan yang sahabat ni ada yang terlibat dalam perang Badar, ada yang terlibat dalam perjanjian Aqabah, ada yang terlibat dalam perjanjian Ar-Ridwan. Semua ni kelebihan-kelebihan membuktikan kepada kita tentang kesetiaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan agama ni. So Mughirah bin Syu'bah ni dia terlibat dalam perjanjian Ar-Ridwan. Perjanjian Ar-Ridwan merupakan satu perjanjian ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Uthman untuk berunding dengan puak-puak Quraisy ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa orang-orang Islam. Nabi mimpi, Nabi buat umrah dan Nabi mengajak sahabat pada tahun itu untuk buat umrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditahan oleh Quraisy tak bagi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar. Nabi nak hantar Umar pada peringkat awal, tetapi Umar kata jangan hantar saya lah ya Rasulullah, kalau hantar saya nanti dia tak jadi runding lah. Sebab Umar ni dia ada sifat garang, dia tu sifat bengis, jadi tak sesuai karakter untuk berunding. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Uthman. Dan apabila Uthman pergi, Uthman ditangkap oleh puak Quraisy dan Quraisy mula menyebarkan berita yang Uthman ini telah pun dibunuh. Maka pada ketika itulah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, pada ketika itulah Nabi dan para sahabat melakukan perjanjian di bawah pokok Ar-Ridwan, yang mana mereka berjanji setia untuk mempertahankan agama dan membela darah Uthman yang dibunuh secara zalim. Tapi sebenarnya itu adalah satu berita yang kita kata hoax, satu berita yang tipu, kan? Kerana mereka nak menakut-nakutkan orang Islam. Pada ketika itu jugalah berlakunya perjanjian Hudaibiyah, yang pada tahun itu tak dibenarkan untuk melakukan umrah, mereka akan dibenarkan untuk tahun berikutnya. Itulah perjanjian Ar-Ridwan. Dan Mughirah ni, dia pernah dilantik menjadi Amirul Kufah, seorang gubernur di Kufah di Iraq
ketika mana zaman Umar bin Al-Khattab, bila Umar buka aja bandar Kufah, maka Umar melantik Mughirah bin Syu'bah menjadi gubernur di sana, dan dia ni kekal menjadi gubernur sehingga Umar dibunuh, dan apabila Osman dilantik menjadi khalifah, Osman menurunkan jawatan dia dan melantik orang lain. Dan dia ni meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah, dan ya, pada waktu tu dia berumur lebih kurang dalam 71 tahun umur dia waktu dia meninggal dunia. Inilah Mughirah bin Syu'bah. Baik. Warraq ni dia penulis Mughirah, dia kata apa? Anna Muawiyah kataba ila al-Mughirah. Muawiyah satu hari menulis surat kepada Mughirah. Muawiyah menulis surat kepada Mughirah, aniktub ilayya bihadis. Tuliskan kepada aku satu hadis, sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuliskan kepada saya satu hadis yang kau sendiri dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak hitung, kalau kita nak kira, Muawiyah ni dia anak kepada Abu Sufyan. Muawiyah anak kepada Abu Sufyan, orang besar di Mekah. Sebelum daripada mereka ni masuk Islam, mereka ni keturunan pemimpin lah. Kira keluarga ahli politik di Mekah. Ulama berbeza pendapat bila Muawiyah masuk Islam. Bapa dia iaitu Abu Sufyan ni masuk Islam ketika mana pembukaan kota Mekah. Bapa dia masuk Islam. Ada yang kata Muawiyah ni pun masuk Islam waktu tu lah. Waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, waktu itulah dia masuk Islam. Ada juga para ulama yang mengatakan dah Muawiyah masuk Islam awal lagi. Bila? Bila berlakunya Umratul Qadha. Bila berlakunya umrah yang saya cerita tadi, waktu Nabi bawa sahabat dia untuk melakukan umrah, mereka dihalang. Quraisy tak bagi. Berlakunya perjanjian Hudaibiyah, mereka bersetuju untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tahun tu tak boleh buat umrah. Pergi balik dulu, tahun berikutnya baru boleh buat umrah. Maka bila tahun berikutnya buat umrah, maka pada ketika itulah Muawiyah dikatakan terpesona dengan Islam dan dia masuk Islam, tetapi dia menyembunyikan keislaman dia kerana bimbang. Ayah dia akan marah dia sebab ayah dia orang besar Quraisy pada ketika itu yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya ayah dia masuk Islam dan dia pun masuk Islam jugalah. So ini Muawiyah. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok di sini kalau kita tengok di sini Muawiyah minta kepada Mughirah bin Syu'bah. Dia minta kepada Mughirah bin Syu'bah, dia kata, tuliskan kepada saya satu hadis. Satu hadis dia cukup. Yang kau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Muawiyah ni bersungguh dalam nak menuntut ilmu. Dan saya dah cerita dah sebelum ini, kesungguhan para ulama daripada zaman sahabat lagi sampailah ke zaman periwayatan hadis, sampai ke zaman pembukuan hadis. Mereka begitu bersungguh dalam nak mencari sesebuah hadis. Kerana apa? Kerana kalau Quran itu telah terhimpun di dalam mushaf. Tetapi pada zaman Muawiyah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi diriwayatkan melalui cara periwayatan mulut ke mulut. Kerana apa? Kerana yang pertama, mereka tak mau hadis bercampur dengan Al-Quran. Kerana pada zaman itu alat tulis sangat-sangat terhad. Orang yang menulis, orang yang boleh menulis, yang mengenal huruf pun tidak begitu ramai. Jadi mereka fokus kepada Quran, hadis mereka hafal. Maka sebab itu ingatan mereka sangat ajaib di zaman itulah. Jadi bila Muawiyah ni dia tahu Mughirah bin Syu'bah ni ada ilmu, sebab dia pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan Nabi dalam perjuangan Islam, hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mesti ada hadis yang dia tahu, yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Muawiyah mungkin tak dengar.
Kenapa? Kerana kita semua ni manusia, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah insan. Yang mana ada keperluan, ada kerja, ada tugasan yang kadang-kadang tugasan tersebut menyebabkan dia tak dengar hadis daripada Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan pada waktu-waktu yang tertentu. Seperti mana kata Bara' bin Azib dalam satu riwayat yang sangat masyhur. Bara' bin Azib kata, "Laisa kulluna yasma'u hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innama kanat lana bai'atu wa ashghal, walakinna an-nas lam yakunu yakdzibun yawma idzin fayuhaddithu syahid al-ghaib." Yang bermaksud, kata Bara' bin Azib, bukan semua daripada kalangan kami, yakni sahabat Nabi, bukan semua daripada kalangan kami ni mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Wa inna ma kanat lana bai'atu wa ashghal, kerana di kalangan kami ni ada yang ada tugas. Di kalangan kami ni ada yang ada kebun, ada yang ada kerja. Walakinnan nas lam yakunu yakdzibun, tetapi manusia tidak pernah berdusta. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta pada zaman itu. Fayuhaddithu syahid al-ghaib, maka orang yang tidak ada pada Nabi waktu Nabi menyebutkan sesuatu hadis akan menyampaikannya kepada mereka yang tidak dengar. Ini kata Bara' bin Azib, menunjukkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, menunjukkan kepada kita bahawasanya sahabat Nabi ni ada hadis-hadis yang mereka tak pernah dengar sebab mereka pergi kerja, dan mereka akan minta kepada sahabat yang lain. Mereka akan minta daripada sahabat yang lain kalau sahabat yang lain pernah mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tak sempat nak dengar. Ini benda yang biasa, bukan satu keaiban lah kita kata. Kerana menuntut ilmu ni dia tak kira masa. Sampai sekarang ni pun saya masih lagi menuntut ilmu. Terutamanya, walaupun orang kata saya ni dah jadi pensyarah universiti ke apa, tak, saya masih penuntut ilmu. Saya masih lagi menuntut ilmu, saya masih lagi bergelar penuntut ilmu, bahkan bila nak kuliah, saya akan buka buku itu, saya akan buka buku ini, saya akan buka kitab ini untuk melihat tafsiran-tafsiran ulama dalam sesuatu masalah. Kenapa? Kerana saya bukanlah orang yang semua ilmu terkumpul di dada, tidak. Hari demi hari, sehari demi sehari, ilmu kita akan kita tambah sedikit demi sedikit. Ya? Sama juga macam Muawiyah, dia tulis surat kepada Mughirah. Dia minta kepada Mughirah tuliskan kepada dia satu hadis yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat ni tuan-tuan. Cuba kita tengok dalam hidup kita ni, kan? Kadang-kadang orang dah bagi nasihat pun kita ada rasa tak selesa nak dengar. Yang ni bukan hanya sekadar orang bagi kat dia nasihat, dia minta daripada orang. Kau bagi aku satu hadis. Tolong bagi kat saya satu hadis, boleh tak? Hari ni saya rasa macam tak dengar nasihat lah hari ni. Tak biasa, tak ataupun orang kata tak ada peluang lagi nak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kan. Tolong bagi saya satu hadis. Kenapa? Kerana saya nak dengar kalam kekasih saya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang suka, rindu nak mendengar kalam Nabi, rindu nak mendengar kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rindu akan menghasilkan, bila dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menghasilkan kerinduan, sayang, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita akan mengucapkan selawat. Bila kita baca hadis tuan-tuan, automatik kita akan selawat. Kerana bila kita baca hadis, kita akan sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah kita ni pun kita dah sebut beberapa kali dah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia minta hadis yang dia dengar, Muawiyah minta hadis daripada Mughirah, dia tulis surat kepada Mughirah, dia kata tolong tulis surat kat saya satu hadis yang kau dengar daripada Nabi masa zaman Nabi ada dulu. Maka kata penulis dia, fakataba ilaihil Mughirah. Mughirah pun tulis sebuah hadis. Mughirah pun tulislah hadis yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam riwayat Bukhari ni
disebut yang Mughirah ni tulis sendiri, tetapi sebenarnya kalau ikut riwayat Ibnu Hibban, riwayat yang hadis yang sama tapi dalam jalur Ibnu Hibban mentafsirkan, Ibnu Hibban memperincikan yang menulis tu bukan Mughirah. Mughirah hanya Mughirah ni hanya kita panggil mengarahkan penulis dia untuk menulis. Dia mengarahkan penulis dia untuk menulis, kau tulis untuk Muawiyah. Sebab apa? Sebab Muawiyah ni minta dekat aku. Muawiyah ni minta dekat aku satu hadis, kau tolong tulis. Apa yang kau tulis? Apa yang kau kena tulis? Kau tulis begini. Inni sami'tuhu yaqul 'inda insirafihi minas salah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 marrat. Engkau tulis kepada Muawiyah yang minta daripada aku hadis ini, aku pernah mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada membaca zikir. Ketika mana Nabi telah selesai salat, Nabi akan berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sebarang Tuhan yang layak untuk disembah, yang berhak untuk disembah melainkan Allah semata-mata. Dialah satu-satunya. La syarikalah, dan dia tidak ada sekutu. Ya. Dia tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd. Baginya kerajaan, baginya segala pentadbiran yang ada di alam ini. Walahul hamd, dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah ini berkuasa di atas setiap sesuatu. Baca 3 kali. Nabi SAW baca 3 kali lepas salat. Qala wa kana yanha. Kata Mughirah lagi, Nabi SAW melarang an qila wa qal, daripada dikatakan dan mengatakan. Nanti saya akan hurai maksud dikatakan dan mengatakan. Dan Nabi melarang banyak soal, dan Nabi melarang membazirkan harta, dan Nabi melarang man'in wahat. Man'in wahat ni maksudnya dia melarang, dia menghalang tetapi dia meminta. Maksudnya dia menghalang tapi dia banyak meminta. Wa uquqil ummahat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menderhaka kepada ibu. Wa wa'dil banat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menanam anak yang masih kecil. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah hadis yang kita nak bincangkan pada hari ini insya-Allah. Baik. Kata Syekh Syaraf Al-Qudah, bahagian pertama daripada hadis ini telah pun diberikan ulasan sebelum ini. Kita dah terangkan maksud la ilaha illallah. Saya dah terangkan kepada tuan-tuan di awal kuliah dulu tentang maksud la ilaha illallah. Apakah tuntutan la ilaha illallah telah pun saya terangkan, jadi saya tak perlu terangkan lagi lah. Ya. Adapun ungkapan wahdahu la syarikalah hingga ke akhir lahul mulku wa lahul hamd ni wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, ini merupakan satu ucapan yang disebut oleh hamba nak bagi tahu kepada diri dia. Bila kita sebut benda ni, bila kita ucap benda ni lepas salat, kena sematkan dalam diri kita bahawasanya Allah Ta'ala inilah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Tak ada sekutu ni maksudnya tidak ada sekutu dalam mentadbir. Tidak ada sekutu dalam mentadbir, tidak ada sekutu dalam penguasaan. Allah Ta'ala satu-satunya yang berkuasa, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang mentadbir, Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang tidak ada kehendak melainkan dengan izinnya. Kalau dia tak izin, maka tidak ada apa yang dapat berlaku di dalam muka dunia ini. Maka sebab itu kata Syekh Syaraf Al-Qudah, dia kata sabdanya wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, dia kata. Tidak ada sekutu baginya, iaitu tiada syirik baginya pada rububiyahnya dan uluhiyahnya atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia yang satu
Tidak ada yang ada sama dengan dia. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu pun, tidak ada satu benda pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kata lahul mulk. Bila kita kata segala, bagi Allah lah segala kerajaan, bagi Allah lah segala kekuasaan. Dia kata sebagai penguat bagi tauhid rububiyah. Bila kita bincang tentang tauhid, tauhid ni para ulama membahagikannya kepada 3 kategori. Walaupun sebenarnya tauhid ni satu aja. Tapi nak bagi faham, dia ada 3 kategori nak bagi faham senang. Apa dia? Yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ialah tauhid ataupun akidah yang percaya bahawasanya Allah satu-satunya yang berkuasa, yang mentadbir, yang mencipta, kita kata sustainer, yang Allah Ta'ala lah yang menstabilkan alam ini, Allah Ta'ala lah yang memperjalankan alam ini. Kita percaya yang tu. Dan kepercayaan ini kebanyakannya dikongsi oleh bukan hanya orang Islam, orang yang bukan Islam pun percaya. Dia kata dalam dunia ni ada satu Tuhan yang paling berkuasa. Ada satu Tuhan yang mentadbir, ada satu Tuhan yang mencipta. Kebanyakan manusia percaya yang ni selagi mana dia bukan atheist, ya. Lahul mulku wa lahul hamd. Lahul hamd, bila kita kata lahul mulk, bagi Allah segala kerajaan, bagi Allah segala pentadbiran, bagi Allah segala kekuasaan. Walahul hamd, bagi Allah segala pujian. Walahul hamd ni maksudnya kita nak menekankan ataupun nak menguatkan lagi tauhid uluhiyah. Kalau tadi tauhid rububiyah, percaya Allah Ta'ala lah semata-mata Tuhan yang mencipta. Percaya bahawasanya Allah Ta'ala ini semata-mata yang memperjalankan alam ini, yang mentadbir alam ini. Tapi uluhiyah, percaya bahawasanya Allah semata yang berhak untuk mendapat ibadat kita. Ataupun kita ni berhak, kita ni hanya dituntut untuk beribadat kepada Allah semata-mata. Bukan kepada berhala, bukan kepada malaikat, bukan kepada sembahan-sembahan yang lain. Bila kita kata walahul hamd, bagi Allah lah segala pujian. Ibadat kita penuh dengan pujian pada Allah. Cuba tengok dalam salat, cuba tengok dalam haji, cuba tengok. Semuanya, kebanyakannya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak pujian pada Allah, doa kepada Allah untuk kita. Itulah ibadah. Kalau tak doa kepada Allah untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk Allah ampunkan kita, ia adalah pujian kepada Allah. Itulah tauhid uluhiyah, yang mana kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Kita tidak mensyirikkan Allah di dalam ibadah. Itu tauhid uluhiyah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu berkuasa atas setiap sesuatu. Sebagai menguatkan lagi setengah dari sifat-sifatnya yang agung lagi tinggi. Yang ni kita panggil sebagai tauhid asma' was sifat. Iaitu kita percaya bahawasanya Allah Azza wa Jal mempunyai sifat-sifat yang tertentu, mempunyai nama-nama yang tertentu, yang mana Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat yang sempurna, yang tidak ada cacat cela padanya. Ini telah pun saya hurai dalam kuliah yang lepas. Bila Nabi SAW menyebutkan, Nabi melarang daripada dikatakan dan mengatakan. Qila wa qal. Apa maksudnya? Qila wa qal, kata Syekh kat sini, Rasulullah melarang daripada begini dan begitu, iaitu percakapan yang banyak tanpa sebarang faedah. Ini juga disebutkan oleh Ibn Hajar. Qila wa qal, banyak sangat cakap, banyak sangat orang kata apa? Cakap-cakap yang tak ada benda yang penting pun. Kerana kata Ibn Hajar, Nabi SAW larang ni bukan nak kata kalau kita cakap sembang-sembang, borak-borak ni satu benda yang haram, selagi mana dia tak ada unsur yang haram, dia tak jadi haram. Tapi Nabi tak suka. Walaupun sembang-sembang tu bukan ada perkara yang haram pun kita sembang, tapi jangan banyak sangat. Kerana apa? Kerana kata Ibn Hajar, kalau banyak sangat cakap, takut-takut akan terlepah benda-benda yang salah, akan terlepah benda-benda yang berdosa. Sebab itu Nabi SAW sangat menganjurkan umat Islam ni supaya kalau tak ada benda penting nak cakap, tak ada benda yang bermanfaat nak cakap, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun diam.
mungkin hadis ni dari sudut teori macam senanglah nak amal. Tak ada benda nak cakap, tak ada benda baik nak cakap, diamlah, diam. Tapi sebenarnya tuan-tuan, dari sudut praktikal, susah oh. Kenapa saya kata susah? Okey. Dalam keadaan biasa, mungkinlah kita rasa, okey, tak ada apa nak cakap, diam, senang. Tapi dalam keadaan orang tuduh kita, orang fitnah kita, orang tuduh kita macam-macam dengan benda yang kita tak buat, dibuat video pula untuk menyelewengkan kalam kita, waktu tu kita nak kata apa? Waktu tu kita nak kata apa? Tengoklah pada waktu tu, keimanan kita kepada hari akhirat kuat ke tak kuat? Sebab tu Nabi SAW diikatkan dengan, Nabi SAW mengikatkan keperluan untuk bercakap benda baik ataupun diam ni dengan keimanan kepada Allah, ya, dengan keimanan kepada Allah ataupun keimanan kepada Allah dan juga hari akhirat. Kenapa? Kerana kalaulah kita hitung semula ataupun kalau kita berada dalam situasi yang menjadikan kita begitu marah, maka dalam keadaan tu mungkin kita hilang kawalan, maka dalam keadaan tu mungkin kita akan maki hamun, mungkin kita akan mencarut. Mungkin. Tapi keimanan kepada Allah jualah dan keimanan kepada hari akhirat jualah yang akan menjadikan kita bercakap benda yang baik. Apa itu bercakap benda yang baik? Cakap benda yang baik ni mungkin kita doakan supaya dia dapat hidayah. Kalau boleh buat yang tu tuan-tuan, itu terbaik tu. Ataupun kita diam. Ataupun kita doa pada Allah, kita tak balas kejahatan dia di dalam dunia ini, ataupun kita tak balaslah dia punya makian kepada kita. Sebab kalau kita nak fikir, maki balik ni sedap juga dia kata kan. Tapi kita tak buat kerana kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi nak ukur sekuat mana keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat, kita hitung sewaktu orang menuduh kita dengan tuduhan yang pelbagai, bila orang fitnah kita dengan fitnah yang pelbagai, tengok pada waktu tu. Adakah pada waktu tu kita boleh beriman? Ya. Adakah pada waktu tu kita boleh mengucapkan perkataan yang baik ataupun tidak? Kita sendiri nilai. Kita sendiri nilai pada diri kita. Jadi, benda macam ni tuan-tuan, dia tak boleh secara teori semata-mata. Bila kita berada dalam keadaan tu, barulah kita akan tahu sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kekuatan keimanan kita kepada akhirat. Ya, baik. Sebab itu dia kata Nabi SAW perintahkan kita jangan banyak sangat cakap lah. Jangan banyak cakap. Nanti kita akan tersilap, nanti kita akan berdosa pula menyebut benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kalau kita diamkan diri, maka dalam keadaan tersebut kita akan terselamatlah daripada dosa, kita akan terselamat daripada terjebak dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Itu yang kedua. Tafsiran yang pertama. Ada juga yang kata qila wa qal ni, bila Nabi larang daripada memindahkan cakap dan banyak cakap, ialah perbuatan suka memindah cakap orang. Suka memindah cakap orang ni macam tak ada pasal-pasal dia nak pergi ambil tahu pasal orang. Nak buat apa? Tak ada pasal-pasal dia nak ambil tahu. Benda yang tak ada kaitan pun dengan hidup dia. Orang ni bercakap, dia nak cerita. Orang ni bercakap, dia nak cerita. Orang ni bercakap. Kalau tak ada orang nak cerita kat dia, dia pula pergi cari-cari. Ini benda yang tak betul. Ini benda yang tak betul. Yang ni benda yang Nabi SAW tak suka kita buat. Nabi SAW tak suka kita buat benda ni. Jangan banyak sayang. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, ada juga yang kata maksud banyak cakap ialah banyak menukilkan kalam ulama dalam sesuatu masalah dan dia mengamalkan pandangan ulama tu kot suka dia tanpa dia mencari mana yang sahih, mana yang betul.
Ini juga merupakan satu benda yang dilarang di dalam agama. Sebab kita ni, kalau orang awam tak apalah kan. Macam contohnya macam saya lah. Orang yang boleh baca sikit kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab hukum hakam, saya amalkan tanpa saya boleh pilih-pilih. Tanpa saya orang kata apa memilih pandangan yang kuat. Tak boleh begitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk beramal dengan amalan yang betul. Macam mana kita nak tahu amalan yang betul? Kita kena kaji, kita kena semak. Bagi orang yang mampu semak lah. Yang mana yang tak mampu semak, ya, tak perlulah. Dia hanya perlu untuk mengingatkan ataupun dia hanya perlu untuk kita panggil apa? Mengikut para ulama dengan bertanya ulama. Itu yang disebut oleh para ulama. Tapi untuk orang yang ada sedikit kemampuan, orang yang ada sedikit ilmu, maka dia perlu untuk melakukan penelitian. Selagi mana ini mampulah. Kalau dia tak mampu, Allah Taala tak bebankanlah dia. Dia boleh untuk bertaklid kepada mana-mana anjuran ataupun mana-mana pandangan ulama. Okey. Kemudian disebutkan di situ, dia kata, dikatakan maksudnya ialah mencerita hal ehwal orang lain tanpa faedah. Ini saya sebut tadi. Termasuklah umpatan dan adu domba. Dengan itu perkataan terbahagi kepada 3 bahagian. Ada perkataan yang baik, ada perkataan yang buruk, ada perkataan yang sia-sia. Kata-kata yang sia-sia ialah percakapan yang tidak padanya kebaikan maupun keburukan. Ini sia-sia lara kita panggil. Ya, kebaikan yang sia-sia. Baik. Ia termasuk dalam perkara yang terlarang. Firman Allah Ta'ala dalam menerangkan ibadur Rahman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila sifat orang beriman ni, apabila mereka melalui perkara-perkara ataupun melalui dalam perkara-perkara yang sia-sia, marru kirama, mereka akan menjaga kehormatan diri, mereka akan jaga maruah diri mereka. Setiap Muslim hendaklah memuliakan dirinya dengan menjauhi perkara yang sia-sia dan dari perkara yang haram. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ni hadis yang sahih yang biasa kita dengar, iaitu diam daripada perkara yang jahat, juga yang sia-sia, kerana ia bukannya kebaikan sama sekali. Jadi kalau dalam keadaan kita tengah marah, dalam keadaan kita nak membalas kalam orang, fikir baik ke tak baik apa yang kita nak cakap. Kalau kita rasa benda tu baik, cakap. Kalau tak ada benda baik yang mampu kita cakap pada waktu tu, maka kita diamkan diri. Kita diamkan diri. Kenapa? Kerana pada waktu tu kita akan menyelamatkan diri kita daripada kesalahan, menyelamatkan diri kita daripada dosa. Takut-takut kita sebut benda yang tak sepatutnya, boleh mengeruhkan keadaan. Mengeruhkan keadaan. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian Syekh kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk banyak bertanya. Banyak bertanya. Bertanya ni bertanya apa? Kan? Bertanya apa? Okey. Ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan maksud tanya ni. Sebahagian daripada ulama mengatakan banyak bertanya ni yang dilarang ialah bukan tanya soalan, tapi mereka kata tanya itu adalah minta. Sama macam bahasa Inggeris lah, soal, ask. Can I ask you something? Boleh saya bertanya awak? Ataupun I ask you to go. Saya minta. Saya minta supaya awak pergi, umpamanya. Okey, saya minta. So, ada yang kata yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ni adalah larang untuk meminta-minta bagi orang yang ada kemampuan. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang benda ni. Kenapa? Kerana meminta-minta ni kalau tak ada keperluan kita meminta, maka dalam keadaan tu kita telah menjatuhkan maruah diri kita. Kalaulah kata dia ada keperluan, tak apa. Kalau ada keperluan, no problem.
Kalau ada keperluan, kalau memang terdesak, sekarang ni kita berada dalam keadaan PKP kan. Berada dalam keadaan PKP, mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita yang terdesak, yang memerlukan bantuan, maka dalam keadaan tu, ya, bagi saya lah, boleh jadi kepada tahap wajib kalau membahayakan diri pada masa itulah, ya. Tapi kalau tak ada keperluan, minta nak bagi, dia macam orang kata apa, macam yang kita tengoklah, orang bukan minta ni bukan sebab dia ada keperluan apa, dia minta tu dalam keadaan dia nak menambah kekayaan. Kan kita kadang-kadang tengok ada puak-puak yang gunakan budak-budak untuk meminta, gunakan budak-budak untuk minta sedekah. Jadi yang ni ia merupakan satu benda yang dilarang di dalam agama. Dahlah dia sebut, orang kata apa, sebut kononnya untuk tahfiz. Bila kita cek bacaan dia, tak ada pula, tak reti pula baca. Kan? Patutnya kalau dia budak tahfiz, dah tentu dia tahu. Dah tentulah. Dah tentulah dia tahu bahawasanya baca Quran umpamanya kan. Tapi tak tahu pula. Tak tahu pula. Ini benda yang sangat-sangat mengelirukan. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebahagian ulama kata yang dimaksudkan dengan tanya tu, yang Nabi kata, Nabi SAW larang bertanya selain daripada minta daripada manusia, minta harta manusia, minta belanja daripada manusia dalam keadaan dia tak perlu pun untuk meminta, ni dilarang. Yang kedua, ada yang kata tanya betul lah. Tak boleh tanya ke Ustaz dalam agama ni? Boleh tanya. Tapi ada senarai ataupun ada bahagian-bahagian yang dilarang untuk kita bertanya. Apa dia? Yang pertama, kita banyak bertanya dalam perkara yang belum berlaku. Dan tak ada faedah pun untuk kita tanya. Kan? Benda tu belum berlaku lagi. Dan tak mungkin tak berlaku pun. Maka ulama kata tak payah tanyalah. Kan? Contohnya macam belajar buat puasa, ada seorang ustaz ni dia kata, dia ajar buat puasa. Puasa ni bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia kata bila terbenam matahari ustaz, kira boleh buka lah. Boleh buka. Kalau matahari tak terbenam langsung ustaz, kita kata eloklah aku jangan tanya. Kerana benda tu belum berlaku. Kalau berlaku, memang kita susah hatilah. Setakat ni tak berlaku lagi. Tak payah tanyalah. Selagi mana matahari terbenam, maka selagi itu kita boleh berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, soal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang takalluf, menyusah-nyusahkan. Tanya tu benda yang menyusah-nyusahkan. Benda tu tak perlu tanya pun, tapi dia tanya tu, dia menjadikan dia ni sampai orang kata apa, susah hati, jadi serabut kepala dia untuk memikirkan tentang benda-benda yang seperti ini. Kan? Sebab itu fiqh Islam ni mudah aja. Fiqh Islam ni mudah aja. Benda yang tak ada bukti, tak tahu, tak nampak warna, tak nampak ada rasa fizikal ataupun tak ada orang kata apa, kesan-kesan apa, kita anggap benda tu tak ada. Kan? Kita anggap benda tu tak ada, tak dikira sebagai najis. Tapi kadang-kadang ada orang dia terlalu obses dengan benda-benda ni sampai menjadi susah bagi dia. Ada juga yang mengatakan soalan yang dilarang untuk ditanya ni soalan yang tidak ada manfaat pada diri kita. Macam mana soalan yang tak ada manfaat pada diri kita? Soalan yang tak ada manfaat ni macam dululah saya kata. Ada orang tanya kat saya, datang kat saya, dia kata, "Ustaz, saya nak tanya satu soalan." Kata, apa dia Syekh? Dia kata, "Ustaz, masa Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam ni ada pusat tak?" Saya pun macam terkejut jugalah. Kenapa tiba-tiba dia orang kata apa, sebut pasal Nabi Adam ada pusat? Dia siap tulis tu dekat Facebook saya. Panjang dia tulis. Dia kata saya dah tanya soalan ni kepada Dr. Mazhar tak jawab. Jadi saya nak minta ustaz jawab lah. Sebab saya tahu ustaz mengajar di Tanjung Malim. Saya pun orang Tanjung Malim. So saya pun tengok apa benda dia nak tanya ni. Dia kata Nabi Adam ada pusat tak? Saya pun masa saya mula-mula baca soalan tu tuan-tuan, saya pun macam terkejut lah. Siapa ditanya apa ni orang kata, pusat pula ni, apa kaitan pusat Nabi Adam dengan dia? Bila fikir-fikir balik, betul juga. Sebab kalau kita ni lahir dalam perut ibu kita,
Kita lahir daripada perut ibu kita. Jadi masa kita dalam perut, kita ada plasenta dan diikat dengan pusat kita, disambung dengan pusat kita untuk mendapat oksigen, mendapat bekalan darah, bekalan zat dan sebagainya sehingga kita membesar. Nabi Adam dia tak ada macam tu. Jadi Nabi Adam ada pusat ke tidak? Saya gelak seorang-seorang tuan-tuan. Saya kata kalau Nabi Adam ada pusat ke, Nabi Adam tak ada pusat ke, kita jagalah pusat kita elok-elok. Kita jagalah badan kita elok-elok, kita jaga iman kita elok-elok. Nanti bila sampai ke negeri akhirat, kalau rasa nak tanya, nanti tanya Nabi Adam. Ada pusat ke tak wahai Nabi Allah? Benda ni satu soalan yang kadang-kadang tidak menimbulkan apa-apa manfaat pun pada orang beriman. Tidak menambahkan iman dan tidak mengurangkan iman. Begitu juga soalan-soalan yang kadang-kadang tak menambahkan pun manfaat untuk akhirat. Soalan berkaitan dengan gosip, soalan berkaitan dengan artis, soalan berkaitan dengan orang-orang ternama yang tak ada kaitan dengan manfaat umat. Jadi benda-benda yang seperti ini tuan-tuan, kalau boleh kita elaklah daripada kita ambil tahu. Jangan ambil tahu benda-benda yang berkaitan dengan dunia yang langsung tidak ada manfaat untuk akhirat kita. Banyak lagi benda lain kita nak buat daripada kita menyibukkan diri duk baca orang punya gosip dan sebagainya. Kalau benda tu telah tersembunyi, benda tu telah tertutup, maka kita tutuplah. Kemudian para ulama mengatakan bahawasanya ada juga sebahagian ulama mengatakan yang dilarang untuk bertanya ni, bila Nabi kata jangan banyak tanya dalam urusan-urusan manusia. Jangan tanya, jangan duduk selidik khabar-khabar mereka. Tapi Ibn Hajar kata tafsiran ni agak jauh sikit kerana tafsiran ni telah pun disebut oleh Nabi SAW pada larangan pertama tadi, iaitu larangan qila wa qal. Qila wa qal. Baik. Kemudian bila Nabi SAW menyebutkan lagi, Nabi kata apa tadi? Dalam hadis ini Nabi kata wa idha'atil mal. Nabi SAW melarang kita daripada membazirkan harta. Walaupun harta ni sebahagian daripada perkara dunia yang membahayakan, tetapi kita kena tahu harta ini termasuk dalam maqasid syariah. Harta ni dia termasuk dalam maqasid. Apa itu maqasid? Maqasid ni yang kita panggil sebagai daruriyat. Dalam Islam ni ada 5 benda yang dipanggil sebagai daruriyat. 5 perkara. Mesti jaga. Wajib jaga. Apa dia? Jaga agama. Jaga nyawa. Jaga akal. Jaga keturunan, jaga nasab. Dan juga jaga harta. So 5 benda ni dipanggil sebagai daruriyat. Sebab itu untuk menjaga agama Allah Ta'ala mensyariatkan jihad. Untuk menjaga agama Allah Ta'ala mensyariatkan ibadat. Supaya agama tu kekal hidup. Supaya agama tu kekal diamalkan oleh manusia. Yang kedua, jaga nyawa. Jaga nyawa. Jaga nyawa adalah perkara yang dituntut dalam agama. Sebab itu diharamkan pembunuhan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimah kufur sedangkan jiwanya beriman. Allah Taala kata illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah memberikan rukhsah kepada orang yang dipaksa dalam keadaan dia beriman, dia boleh ucap kataan kufur walaupun itu bercanggah dengan apa yang berada dalam jiwanya untuk menyelamatkan nyawa, seperti mana yang telah digunakan rukhsah ini oleh Ammar bin Yasir. Begitu juga hari ini kita berada dalam keadaan PKP, banyak restriction yang dilakukan. Restriction ini dilakukan sebab apa? Restriction ini dilakukan sebab nak menjaga nyawa. Dan menjaga nyawa adalah perkara yang sangat-sangat dituntut dalam agama yang dipanggil sebagai daruriyat. Kemudian menjaga akal. Akal adalah satu benda yang sangat bernilai. Manusia menjadi mulia ni dengan akal dan juga dengan jantung, iaitu dengan jiwa. Jiwa buat keputusan, akal proses. Baik ke tak baik. Nafsu pun bagi nasihat kepada jantung. Ini saya telah hurai dalam kuliah yang pertama dulu. Saya tak mau hurai lagi lah. Manusia menjadi mulia ni sebab akal yang baik, jiwa yang baik. Beza manusia dengan haiwan ni, manusia ada akal dan jiwa yang menjadikan mereka boleh berfikir, boleh melakukan, orang kata apa, boleh melakukan perkara-perkara yang amazing dalam dunia ni. Mencipta dengan akal,
memperbaiki dengan akal dan seumpamanya. Baik. Tiba-tiba ada manusia buat satu benda, minum satu benda, makan satu benda, menghilangkan fungsi akal. Maka bila manusia hilang fungsi akal, dia dah jadi sama seperti mana haiwan. Bahkan dia lagi teruk daripada haiwan. Maka sebab itu Islam mengharamkan arak. Islam mengharamkan penyalahgunaan dadah. Islam mengharamkan semua benda yang boleh menghilangkan fungsi akal. Kerana kalau manusia hilang akal dia untuk tempoh masa yang singkat, macam-macam boleh jadi. Maka sebab itu akal menjadi satu maqasid dalam agama. Nasab, menjaga nasab. Manusia tidak boleh menjadi stabil dan mendapat pendidikan yang elok melainkan dengan keluarga yang sejahtera. Maka sebab itu Islam mensyariatkan pernikahan, mengharamkan penzinaan untuk menjaga nasab. Kemudian yang terakhir yang saya nak bincang di sini iaitulah harta. Sebab itu dalam Islam ini harta adalah sesuatu yang dipelihara dalam syarak. Sesiapa yang mempunyai harta dan dapat harta tu dengan cara yang sah, maka orang lain haram untuk ambil harta tersebut. Inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Ini pesan Nabi SAW dalam sebelum Nabi meninggal dunia. Nabi kata apa? Inna dima'akum, sesungguhnya darah kamu, wa amwalakum, dan harta sesama kamu ke atas kamu semua adalah haram, kecuali dengan keizinan. Sebab itu tuan-tuan, Allah mensyariatkan, Allah Ta'ala mensyariatkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hukum hakam jual beli supaya tidak ada orang yang boleh mengambil harta orang lain secara zalim, secara batil. Ini benda yang disebut di dalam agama. Benda yang disebut. Dan harta ini tidak boleh untuk dibazirkan. Jadi sebab itu saya disebut dia, kalau tuan-tuan tengok muka surat 156, memusnahkan harta, kata Syekh. Yang demikian adalah kerana harta adalah tunggak kehidupan dunia. Siapa pun tak boleh nafi. Siapa nak hidup dalam dunia kena ada harta. Kena ada harta. Ya? Dan Allah Ta'ala mengatakan, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal. Jangan kamu serahkan kepada orang yang tak cerdik harta-harta kamu. Yang mana Allah telah jadikan kamu, yang mana Allah Ta'ala telah jadikan harta itu sebagai pokok kehidupan. Ya, baik, itu harta. Dan Nabi SAW tak bagi kita bazirkan kerana harta ni merupakan perkara yang sangat bernilai. Bila nak letakkan, letak di tempat yang bermanfaat, jangan dibazirkan, jangan dibuang, jangan dibakar dan sebagainya. Dan perbuatan ni dianggap sebagai perbuatan yang haram. Ya? Harta adalah satu nikmat dari sekian banyak nikmat. Ia juga merupakan salah satu wasilah yang akan membawa ke syurga apabila seorang insan itu baik dalam penggunaannya. Kalau siapa yang Allah Ta'ala bagi kat dia harta, dia jaga elok, dia belanja di tempat yang syar'i, dia infak fi sabilillah, dia gunakan untuk dakwah, dia gunakan untuk pembangunan agama, dia akan dapat pahala. Sebaliknya kalau dia gunakan untuk menghancurkan agama, dia gunakan untuk beli benda-benda yang haram, dia gunakan, dibazirkan pada tempat-tempat yang tidak berfaedah, dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala nanti bila sampai ke negeri akhirat. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Yang bermaksud, Nabi SAW kata, dua kaki anak Adam tidak akan berganjak, dua tapak kaki hamba Allah tidak akan berganjak di hari kiamat sehingga dia ditanya dengan 4 soalan. Apa dia? Umurnya di mana dia habiskan? Umur dekat mana? Tuhan bagi kat kita umur. Ada yang hidup 96 tahun, ada yang hidup 100 tahun, ada yang hidup 83 tahun, ada yang hidup 63 tahun, ada yang hidup 50 tahun, ada yang hidup 40 tahun. Allah Ta'ala akan tanya, kau buat apa umur yang ada ni? Wahai Tuhan,
umur yang saya ada ni, yang kau berikan kepada saya ni wahai Tuhan, umur ni saya gunakan untuk buat benda ni ya Allah. Umur ni saya gunakan untuk buat benda ni ya Allah. Tuhan tanya umur tu. Sebab tu jangan ingat umur panjang merupakan satu kelebihan semata-mata. Ia merupakan tanggungjawab. Ia modal yang Allah Ta'ala beri. Allah nak tengok kamu guna modal ni untuk membuahkan keuntungan atau sebagainya. Ataupun sebaliknya. Baik. Itu pertama. Wa an ilmihi fima fa'al. Oh, ini menakutkan tuan-tuan. Tentang ilmu. Adakah dia, apa yang dia dah buat dengan ilmu dia? Oh, ini benda yang menakutkan. Kadang-kadang orang duk panggil kita ustaz. Kadang-kadang orang duk panggil kita ustaz ni seronok tuan-tuan. Sebab apa seronok orang panggil ustaz? Seronok orang panggil ustaz. Pergi masjid pun ada parking khas. Kuliah pun orang sediakan meja dan mikrofon. Kan? Makan pun tak perlu beratur. Orang lain beratur panjang. Ustaz ada meja khas untuk dia. Rasa seronok jadi ustaz. Tapi tanggungjawab sangat besar. Allah Ta'ala bagi ilmu pada kamu. Kamu buat apa dengan ilmu kamu ni? Amanah ke tidak? Kamu jujur ke tidak dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada kamu? Bila orang tanya kamu satu soalan, kamu jawab dengan betul ataupun tidak? Ini benda yang kita kena percaya yang Allah Ta'ala akan tanya. Wa an malihi min aina iktasabahu. Akan ditanya tentang hartanya, daripada mana dia dapat, wa fi ma anfaqahu. Di mana pula kita belanjakan? Ya, di mana pula kita belanjakan? Baik. Wa an jismihi fi ma ablah. Jisimnya, Tuhan bagi dia tenaga, Tuhan bagi dia jasad yang kuat, di mana dia habiskan, di mana dia gunakan kekuatan dia, tenaga dia dan sebagainya. Jadi memusnahkan harta berlaku dalam bentuk yang sangat banyak lah dan tak terkira lah. Antaranya belanjakan dalam perkara yang haram, membazir, memberikan kepada orang yang tak boleh urus dengan betul, ataupun letakkan di tempat, di tangan orang yang tidak beramanah dan sebagainya. Kemudian Nabi melarang kita man'in wahat, iaitu tidak memberi tetapi selalu meminta. Beri tidak, minta banyak. Maksudnya orang yang kedekut, orang yang bakhil dalam kehidupan, Nabi SAW laranglah. Kemudian wa uquqil ummahat, melakukan penderhakaan kepada ibu. Walaupun di sini disebut ibu, tetapi masuk ayah sekalilah. Kenapa disebut ibu? Kerana ibu ni dia orang yang paling rapat dengan anak. Dia mengandungkan 9 bulan, dia melahirkan, dia menyusukan, dia mengasuh, dia membesarkan. Jadi ayah pun termasuk sekalilah. Ya? Uququl walidain. Dalam hadis yang lain Nabi sebut uququl walidain. Derhaka kepada ibu bapa. Nabi SAW larang. Ya? Wa wa'dil banat, dan menanam anak hidup-hidup. Ini merupakan perkara yang diamalkan di zaman jahiliyah. Orang ni suka tanam anak perempuan hidup-hidup. Orang zaman jahiliyah, kerana pada zaman itu mereka menganggap anak perempuan ni boleh membawa aib kepada keluarga. Boleh membawa sesuatu yang memalukan kepada keluarga. Maka Islam melarang benda ni. Maka sebab itu Islam dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak perempuan yang dikubur ataupun yang ditanam hidup-hidup tu, ya, yang ditanam hidup-hidup tu, apakah dosa yang mereka buat sehingga mereka dibunuh? Dalam ayat yang lain Allah Taala kata wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan bunuh anak-anak kamu kerana kamu takut menjadi miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan kamu, kami yang akan memberikan mereka rezeki, dan juga kami akan berikan rezeki pada kamu. Ya. Inna qatlahum kana khita'an kabira, dan sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu dosa yang sangat besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbuatan ini sepatutnya ditinggalkan. Tapi yang menariknya tuan-tuan, bukan menariklah, menyedihkannya, zaman ni ada juga kita dengar orang buang bayi. Mungkin tak sensasi lagi, tapi dulu kita pernah dengar orang buang bayi. Bahkan lebih dahsyat daripada jahiliyah. Jahiliyah tanam anak perempuan hidup-hidup. Kalau anak lelaki mereka suka, mereka gembira. Sekarang ni anak luar nikah, mereka buang, mereka binasakan. Tak kira lah
Kalau keluar lelaki pun mereka bunuh, keluar perempuan pun mereka bunuh. Hanya semata-mata kerana nak menutup kesalahan dan dosa diri mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi insya-Allah. Okey. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Tekak saya agak tak okey hari ni. Sorry kalau tak berapa jelas suara saya. Kita share soalan. Ni ada yang tanya pasal audio apa semua ni, saya harap dah okey lah. Boleh dengar lah. Assalamualaikum. Salam. Jika kita ragu kepada orang yang meminta derma atau sedekah, bolehkah kita tidak memberi apa-apa kepada dia? Kalau kita ragu, pertama sekali kita tak diwajibkan memberi orang apa-apa sedekah. Kalau orang kata apa? Sedekah itu berbentuk sedekah yang sunat, kerana ia adalah sunat. Terutamanya apabila kita ragu ataupun kita ada bukti yang menunjukkan dia skamer. Kalau ada bukti yang menunjukkan dia skamer, lagi jangan bagilah, kerana kita seolah-olah seolah-olah membantu dia dalam perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kalau kita tahu ini geng-geng skamer ni, maka jangan bantulah, jangan bagi. Siang budak-budak dulu kan ada kes, dia gunakan budak-budak untuk minta derma, kononnya nak bina tahfiz, tapi peliknya tak siap-siap tahfiz tu. Tak siap-siap. Lepas tu tahfiznya pula dekat Kedah, yang dia pergi minta derma kat KL. Budak-budak tu tak sekolah ke? Jadi ini kita kena soal betul-betul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan perkongsian Ustaz berkenaan kisah para sahabat yang mendengar hadis daripada Rasulullah kepada sahabat yang tidak hadir di atas waktu bekerja mencari rezeki. Dan doktor juga ada sebut berkenaan berkongsi hadis-hadis Nabi SAW kepada orang yang ingin meminta nasihat. Maka saya tertarik untuk bertanya. Panjang soalan ni. Bolehkah jika kita menggunakan kaedah ta'lim yang diamalkan oleh rakan-rakan kita daripada kelompok jemaah tabligh? Mereka membaca hadis-hadis dalam kitab Fadail Amal. Cuma kitab Fadail Amal berkenaan telah banyak dikritik oleh ilmuwan Islam. Kalau kita tukar kepada kitab Riyadhus Salihin, Arba'in Nawawi, Azkar, adakah konsep tersebut dibolehkan? Dibolehkan. Lebih baik kita baca Riyadhus Salihin ataupun Azkar Imam Nawawi ataupun Arba'in Nawawi. Kenapa? Kerana hadis tu hadis asas. Hadis berkenaan dengan fadilat, hadis berkenaan dengan akhlak. Tapi kalau hukum hakam, kena orang yang ada kepakaran dalam bidang fiqah. Kena ada orang yang ada kepakaran dalam bidang hadis, mereka akan huraikan. InsyaAllah kitab Riyadhus Salihin, kitab Arba'in Nawawi antara kitab yang terbaik. InsyaAllah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksudkan dengan kalam Yahya bin Ma'in ketika beliau menilai seorang perawi dengan menyebut laisa bihi ba's? Ini soalan Abu Musa ni banyak dia pelajar hadis ni kan. Perkataan yang disebut oleh Ibn Ma'in laisa bihi ba's ini adalah berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ni satu cabang ilmu daripada cabang ilmu hadis yang mana dia punya fokus adalah kepada
uh, ilmu macam mana nak kenal perawi dan ilmu macam mana nak tahu status perawi. Okey, ini yang ilmu yang sangat penting. Siapa yang orang kata apa? Belajar ilmu hadis kena belajar ilmu ni. Kalaulah kata dia tak belajar ilmu ni, maka ilmu hadis dia tu agak compang-camping lah. Tempang lah kerana dia tak tahu. So, perkataan-perkataan ulama yang berkaitan dengan ilmu hadis ni, ya, biasanya perkataan yang mereka guna untuk memuji perawi ni ada tingkatan dia. Kalau perawi ni siqah, hadis dia sahih. Kalau perawi ni saduq ataupun la ba'sa bihi, maksudnya hadis dia hasan. Kalau dia dhaif, hadis dia lemah. Kalau dia matruk, hadis dia terlalu lemah. Kalau dia muttaham bil kadzib, hadis dia terlalu lemah. Tapi kalau dia palsu, pembohong, dajjal, ulama kata dia dajjal, maka hadis dia palsu. Cuma, ini saya nak sebut ni. Kalaulah kata Ibn Ma'in, Yahya bin Ma'in ni dia ada istilah yang khas untuk dia. Kalau ulama lain sebut laisa bihi ba'as ataupun la ba'sa bihi, kalau ulama lain sebut hadis tu perawi tu bermaksud perawi yang hadisnya hasan. Tapi kalau Yahya bin Ma'in dia sebut perkataan ni, hadis perawi itu adalah hadis yang sahih. Hadis itu adalah perawi hadis yang sahih. Itu Yahya bin Ma'in punya istilah yang khusus. Ibn Ma'in kalau disebut la ba'sa bihi ataupun laisa bihi ba'as, bermaksud perawi itu siqah. Bermaksud perawi itu siqah. Ini disebutkan oleh para ulama. Okey, wallahu a'lam. Tapi kalau ulama lain sebut perawi hadis hasan. Saya ada pertanyaan kepada ustaz. Apakah pandangan ustaz untuk mengenal pasti tarikat khusus yang muktabar untuk diikuti dan diamalkan? Ikut hadis sudah memadai. Nak mencari tarikat ni satu hal pula. Beli kitab Al-Azkar, beli kitab Riyadhus Salihin, tengok dalam tu, ataupun beli kitab Hisnul Muslim yang telah diterjemahkan pun dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, baca yang tu. Amalkan zikir pagi dan petang. Dalam kitab Azkar banyak, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini merupakan zikir-zikir yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mencari tarikat yang okey ni menjadi satu kerja pula bagi kita. Hadis Nabi sudah memadai, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, perihal adakah hadis yang menyebutkan jika kita bersalaman akan gugur dosa-dosa kita? Sebab ada teman saya yang belajar pondok mengatakan demikian. Ada hadisnya, hadis yang sahih. Dan kalau boleh doktor, doakan saya agar dimudahkan studi meraih gelar degree di bidang farmasi. Jazakallah khair. Wa antum fajazakumullah khair. Saya doakan kepada Tuhan, moga-moga berjaya dalam bidang yang diceburi, menjadi mukmin yang mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan, dalam bidang farmasi, dan menyumbang keilmuan kepada umat. Mudah-mudahan Tuhan akan menjadi tokoh yang besar satu hari nanti untuk umat, insya-Allah. Oh, ada yang kata slow-slow. Saya cakap laju sangat. Minta maaf. Okey. Saya selalu terbaca tulisan atau komen di media sosial. Mereka-mereka yang tidak puas hati tentang SOP sebab tidak dapat bersolat Jumaat. Ada kalanya tulisan komen mereka agak keterlaluan. Saya selalu bersangka baik dengan mereka atas dasar mereka mungkin ada sentimen yang kuat terhadap masjid. Pun begitu terlintas juga di hati saya yang mana mereka mungkin tergolong ahli ibadah yang kurang ilmu. Apa pendapat? Pertama sekali tuan-tuan, sebelum nak buat apa-apa SOP lah kalau agama. Kalau SOP yang lain saya tak tahulah. Sebab kadang-kadang saya pun pelik juga dengan SOP lain-lain ni kan. Okey. Tapi untuk SOP masjid, surau dan sebagainya, ahli fatwa mereka akan mengambil nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Ya. Jadi kalau kita nak puaskan hati semua orang, mungkin kita tak mampulah. Tapi kita akan berusaha untuk menjadikan masjid ini tempat yang selamat dan supaya masjid ini menjadi tempat yang orang kata apa, tak ada jadi kluster lagi dah. Sebab saya ahli jawatan kuasa fatwa Perlis. Di Perlis kes tak banyak, jadi sebab itu kita benarkan untuk dibuka. Tapi untuk negeri-negeri yang lain, macam di Kuala Lumpur dah mula buka, tetapi bukan di tempat yang zon merah atau bukan di tempat yang zon PKPD.
Itu pun masih lagi dengan SOP yang ketat untuk kita mengawal. Ya, tapi orang ni biasalah, kadang-kadang dia stres, kadang-kadang dia tertekan duduk di rumah, sebab tu dia ada marah sikit. Kita nak pertahan suruh buka masjid, tapi kita punya akhlak tak bagus, kita duk mencarut, kita duk maki, ini bukan akhlak orang masjid. Kena ingat yang tu lah. Kena ingat yang tu. Baik. Assalamualaikum Dr. Razaimi. Waalaikumsalam. Mengapa kita perlu wujudkan banyak tahfiz dengan bajet yang besar? Kerana semua menggunakan modus operandi yang sama, iaitu kutipan wang untuk membeli tanah dan membina bangunan. Kenapa tak ikut model Arab Saudi, Jordan, Qatar, malah masjid-masjid di UK dan US sebagai manfaat? Saya sebenarnya bersetuju dengan tuan, iaitu kita perlu ada satu garis panduan yang jelas berkenaan dengan sekolah tahfiz ni. Sebab kita tak mahu memperjudikan masa depan anak-anak. Sebab itu saya sendiri sebagai presiden Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, saya presiden. Kami ada mengusahakan sekolah tahfiz. Dan waktu saya menjadi presiden, saya tengok sekolah tahfiz yang diusahakan oleh NGO kami ni, dia tak ada akademik. Jadi saya berbincang dengan penasihat saya, iaitu Dr. Mazhar, Mufti Perlis, Dr. Muhammad Asri. Saya kata pada Dr. Mazhar, saya nak rombak sekolah ini, silibus sekolah ini supaya ada akademik dimasukkan. Mesti ada SPM. Kerana pelajar-pelajar kita, mereka ini perlu untuk menjadi manusia yang ada profession. Tak kira lah dia nak jadi pendakwah bebas ke, dia nak jadi guru ke, tapi kita perlu sediakan laluan untuk dia. Dia mesti belajar akademik. Kerana itu tuntutan zaman. Selain daripada dia menghafal Quran, dia belajar ilmu agama, dia mesti juga ada sijil yang boleh melayakkan dia untuk berada dalam sistem. Jadi, Alhamdulillah Mufti Perlis setuju, dan Alhamdulillah tahun ni sangat-sangat cemerlang pencapaian kami bagi sekolah yang baru nak, orang kata apa, baru kali kedua ambil SPM, dan saya gembira, saya tersenyum. InsyaAllah kita akan usaha. Tapi setiap daripada pengusaha Mahat Tahfiz kena ada benda ni. Kena ada satu mentaliti, saya nak pelajar ni bukan hanya habis belajar di sini, tetapi mereka juga ada masa depan setelah mereka keluar daripada sini. Jangan kita memperjudikan masa depan anak-anak sehingga akademik terabai, dan akhirnya budak-budak ni pun tak tahu nak ke mana. Dan akhirnya hafal Quran pun lupa. Kalau katalah suara dia pun tak berapa nak sedap, tak jadi imam, jadi habis dia menghabiskan 5-6 tahun dengan sesuatu yang dia pun tak dapat manfaat untuk kehidupan dia. Jadi kita jangan buat macam itulah. Kena ada satu dasar. Saya rasa usaha tu dah ada dah, dasar tahfiz negara ni, tapi saya tak tahu ke mana, dah sampai tahap mana, tapi mesti kena kawal. Mesti dikawal. Kalau tak, dia akan jadi tidak bersistematik. Baik. Assalamualaikum Dr. Razim. Waalaikumsalam. Bolehkah kita masih mendapat dosa setelah kita meninggal? Seperti dosa jariah. Apa contoh dosa jariah? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, ya, falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai', atau kama qala. Yang bermaksud, Nabi kata siapa yang buat benda baik, memulakan benda baik, dia akan dapat pahala untuk amalan dia, dan dia akan dapat pahala untuk orang yang ikut dia sehingga hari kiamat. Tak kurang pun pahala dia akan dapat. Siapa yang memulakan jalan yang jahat, dia akan dapat dosa, dan dia akan dapat dosa orang yang ikut dia. Dia akan dapat dosa yang
Orang yang ikut dia pun dia akan dapat dosa. Selagi mana dia tak bertaubat daripada dosa yang dia buat tu, selagi mana dia jadi contoh, maka selagi tu dia akan dapat dosa. Orang buat dosa tu kan orang teringat kat dia. Itu sangat-sangat bahaya. Sebab itu kita nak buat apa pun, fikir-fikir, renung-renung, takut-takut ia menjadi dosa jariah. Orang jadikan kita sebagai role model untuk buat benda yang dosa. Kuliah Ustaz seminggu berapa kali? Kuliah ini seminggu sekali, hari Ahad. Cuma kita selang sili dengan Umdatul Ahkam. Manakala kuliah yang lain, hari Isnin ada untuk adab mufrad, Selasa dan Khamis untuk Riyadhus Salihin. Baik. Assalamualaikum Dr. Razim. Waalaikumsalam. Korban di negara kita dan korban luar negara mana afdal? Pertama, dua-dua afdal. Maksudnya buat dua-dua sekali. Dalam negara pun buat, luar negara pun buat. Kalau boleh. Tapi kalau tak mampu, buat dalam negara. Kalau tak mampu juga, daripada tak buat langsung, buat luar negara. Kerana lebih murah. Wallahu ta'ala a'lam. Salam doktor, boleh tak share tip macam mana doktor hafal hadis? Saya sebenarnya tak hafal pun, tak adalah banyak sangat saya hafal pun kan. Tapi kalau tip saya senang aja. Yang pertama sekali, fahami hadis itu. Yang kedua, setelah kita faham, kita baca selalu. Kita share pada orang. Sembang dengan orang pun baca hadis tu. InsyaAllah lama-lama kita akan ingat. Baik. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk kali ini. InsyaAllah jika kita ada kesempatan kita bertemu lagi, saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, terima kasih kepada Kak Lin, yang lain-lain juga yang menganjurkan majlis ini. Wallahu a'lam.